Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini aku nak share sedikit sebanyak tentang sejarah ataupun asal usul label stiker. Okey, aku tak nak dia jadi macam konten yang bosan lah, so aku cerita secara santai je. Label stiker Okey, pelekat lah bahasa Melayu. Pelekat ni kertas yang ada gam dan selalunya dicetak. Itulah label stiker. Sekarang ni kita boleh nampak label stiker di mana-mana sahaja, betul tak? Dekat barang dapur, barang kosmetik, dekat makanan, macam-macam tempat kita jumpa stiker. So, stiker ni dia punya sejarah dia panjang dulu. Kalau nak cerita betul-betul asal usul dia daripada zaman Mesir lagi, Mesir purba. So, orang dulu, orang Mesir kan dia pakai kulit kayu, kemudian dia lekatkan pada dinding. So, nak panggil benda tu stiker belum lah, dia bukan kita tak layak nak panggil stiker lagi lah. Tapi tu asal usul kewujudan stiker. Saya ambil yang lebih dekat sedikit, iaitu pada tahun 1839 ni ada satu orang nama dia Rowland Hill. Rowland Hill ni dia antara pelopor lah, antara orang yang menjumpai stamp. Stamp tahu kan, stamp yang letak dekat sampul. Lama tak jumpa stamp yang ada gambar, tak kisahlah gambar apa, dan ada nilai dia berapa, 10 sen, RM1, RM2, RM5, RM10. Itu stamp. Tapi stamp ni masa dia mula-mula dihasilkan, dia adalah lick and stick. Maksudnya dia bukannya kita tekan dan dia melekat, tak. Dia dipanggil water activated. Water activated maksudnya diaktifkan dengan air, terjilat dan kita tampal atas kita punya sampul, betul tak? So kita pun tak nak panggil tu stiker lah. Faham tak? Dia masih kita panggil stamp lah, stamp. Okey. So membawa kepada yang lebih dekat, iaitu tahun 1935. 1935 ni ada satu orang yang bernama Reston Avery. Okey, Reston Avery ni legend. Okey, Reston Avery ni lah orang pertama yang mencipta mesin label die cut dan mempunyai gam pelekat. Die cut, faham tak? Die cut ni maksudnya die cut, potongan habis. Maksudnya kalau korang beli stiker, dia potong ikut bentuk tu die cut. So die cut, dia ada mesin label pertama die cut yang ada gam, yang digunakan untuk produk. So kalau korang antara orang yang menghasilkan stiker ataupun korang buat bisnes stiker, korang akan confirm tahu jenama Avery Dennison. Avery Dennison Corporation adalah antara company yang terbesar di dunia daripada Amerika Syarikat yang menghasilkan produk-produk stiker ni lah, menghasilkan bahan-bahan pencetakan stiker ni. Okay, so kita go lagi. Tadi 1935, sekarang 1940. Tahun 1940 ni pula ada seorang ni nama dia Forrest Gill. Dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk dia adalah orang yang mencipta bumper stiker. Okey, bumper stiker ni, tahu bumper kan? Bumper kereta, bumper yang bahagian belakang buntut tu, bumper stiker. Okey, pada tahun 1940 bumper stiker menjadi satu fenomena lah, kalau bahasa kita sekarang viral lah. Dan ada tulisan-tulisan, kadang-kadang dia tulis nama daerah, kadang-kadang dia tulis macam ayat-ayat lah yang catchy lah. So bumper stiker ni viral. So kemudian dia menjadi trend di kalangan turis, ataupun bahasa Melayu apa turis, pelancong. Pelancong. So memang orang buat collection lah. Orang letak dekat booth tu penuh, ada stiker satu sini penuh bumper. So itu adalah stiker pertama vinyl. Sebab apa? Si Forrest Gill ni dia berjaya membuat kolaborasi di antara company cat, company pen dengan company advertising. So dia gabungkan dua ni, jadilah vinyl stiker pertama untuk bumper stiker, jenis bumper stiker. So start daripada Forrest Gill ni lah yang menyebabkan ahli-ahli korporat pada waktu tu dia berlumba-lumba, sebab dia nampak orang-orang korporat ni nampak ada potensi ni untuk stiker ni, apa lagi yang boleh dikembangkan dengan stiker ni kan. So apa jadi, dia orang pun
fikirlah idea-idea lain. So diorang buat stiker untuk collections lah, collectibles kita panggil. So diorang pun gunakanlah TV, filem, lepas tu sports punya team. So diorang buatkan nama-nama sports team ni jadikan sebagai stiker, ikon-ikon dekat TV. So akhirnya apa yang berlaku adalah stiker punya industri boom. Stiker punya industri boom sampailah dia menjadi multi-million industri. Dia jadi industri yang puluh juta, multi-million, berjuta-juta lah. Stiker kertas ni jam je, tapi akhirnya dia jadi multi-million industri. Bayangkan potensi dia. Sebab apa? Sebab kegunaan, sebab function dia, macam-macam lagi. So macam zaman sekarang pun, tahun 2021 sekarang, kita mungkin dia tak adalah se-viral macam dulu yang kita ada buku stiker book tu kan. Kita tampal, siapa yang tahu dulu ada buku Pokemon, kita tampal. Siapa penuh satu buku, dia dapat hadiah. Dapat hadiah kan. Masa zaman sekolah rendah dulu. Okey. So nampak tak? Tapi sekarang ni stiker ni dia dah bukan benda yang viral, tapi dia tetap menjadi bukan sahaja kemahuan, tapi dia adalah kehendak juga untuk certain industri, terutamanya dalam perubatan. Macam stiker ubat, stiker kosmetik dan sebagainya, untuk jual, untuk komersialkan lah. Kita akan share dalam video seterusnya lah. So itulah sedikit sebanyak pasal stiker, asal usul dia daripada zaman Mesir purba sampailah ke hari ini. Itu sahaja saya nak share. Semoga apa yang saya share ni memberi manfaat. Kalau dia memberi manfaat, korang bolehlah kongsi-kongsikan. Saya akan share banyak lagi dalam video-video yang akan datang. So korang boleh komen. Korang sila komen apa sahaja yang korang nak tahu pasal stiker. Next video aku akan share pasal kita akan share pasal kegunaan stiker dan siapa yang perlu siapa yang perlu tahu tentang stiker lah. Okay, so itu sahaja. Jumpa di next video insyaAllah. Subscribe kalau korang nak tahu lebih lanjut. Aku akan cerita, aku akan bagi habis-habis lah, tak ada benda nak sorok. Okay, itu sahaja daripada saya. Jumpa next time insyaAllah.